عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Jalla wa ala dengan perkenan limpah kurnia Allah. Malam ini kita diizinkan sekali lagi untuk sama-sama berada di rumah Allah taala ini bagi menyambung kuliah kita. Cuma sebelum kita sambung tajuk kita ni, saya nak ulas sikit tentang apa yang kita buat dan apa yang sedang berlaku. Yang kita buat dalam solat maghrib tadi ini dinamakan sebagai qunut nazilah. Qunut nazilah ini disepakati kesyar'iannya oleh para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lain-lain lagi. Bila nak qunut nazilah? Apabila berlaku satu-satu peristiwa besar ke atas umat Islam, sama ada yang berbentuk wabak, penyakit, ataupun yang berbentuk bencana, ataupun malapetaka yang menimpa umat Islam. Dia yang berkaitan dengan umum. Satu. Dalilnya, ia pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi qunut nazilah ke atas, Nabi mendoakan ke atas Yahudi, Bani Lihyan dan yang seumpamanya yang telah membunuh utusan sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang datang pergi kat tempat mereka. Nabi berdoa qunut nazilah yang tu. Dan beberapa dalil yang lain yang disebut oleh Al-Bukhari dan seumpamanya menunjukkan Nabi buat dan para sahabat pernah buat, dan ia diwarisi oleh para ulama sampai ke hari kita ni. Jadi dia bukan benda yang pelik. Cuma ada sikit perbahasannya, ialah qunut nazilah ni buat di mana. Sebilangan ulama seperti mazhab Maliki, dia lebih suka yang qunut nazilah ini dilakukan pada waktu subuh. Subuh buat qunut nazilah. Sebahagian lagi ulama dalam mazhab Hambali umpamanya menyatakan qunut nazilah ini dilakukan pada solat jahriyah. Solat jahriyah ialah subuh, maghrib, isya, Jumaat. Kan? Kecuali Jumaat. Mana solat jahriyah, solat yang imam baca kuat, kecuali Jumaat. Dan sebahagian lagi ulama mengatakan ia boleh dibaca pada keseluruhan 5 waktu solat. Jadi di situ ada sedikit perbezaan pandangan ulama. Satu hak sepakat kata ada tak? Ada. Bila nak buat? Dia tempat tu berbeza di kalangan ulama. Dia dan berikutnya ia dibaca selepas daripada i'tidal, lepas bangun daripada rukuk dibaca, dan boleh juga dibaca sebelum daripada rukuk. Cuma untuk tuan-tuan hak jenis jarang yang baca kunut subuh ni, dia kena peringat, tidak lupa. Hak tarah subuh tu pun selalu tak baca kan. Baik, yang tu. Lagi apa lagi perbahasannya ialah ulama bincang tentang bolehkah bila kita nak baca qunut nazilah ni begitu saja. Terbagi dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama menyatakan perlulah mendapat arahan daripada Al-Imam Al-A'zam, dapat arahan daripada kerajaan, daripada pemerintah. Dalam konteks kita ini yang jaga urusan hal ehwal agama kita ini ialah Sultan Agung. Kemudian negeri yang macam kita ni ialah diturunkan kuasanya kepada melalui majlis agama. Jadi itu pandangan sebilangan ulama. Saya sebenarnya lebih cenderung, lebih selesa kalau benda ni macam itu, supaya ia menjadi satu tanda kecaknaan pihak berkuasa terhadap umat Islam. Maknanya batu bencana, satu suasana perkara berlaku ke atas umat Islam,
Pemerintah yang cakna, dia akan terus keluarkan arahan. Sama ada Majlis Agama Islam, Jabat Mufti ke apa, akan buat keluar arahan. Mana benda tu mai daripada atas. Hak ni memang salah satu pandangan mazhab ulama yang ada, kata nak kunut nazilah kena hak depa punya dulu. Keluar arahan yang tu. Adapun pandangan yang berikutnya yang ditarjihkan oleh Syekhul Islam, dipilih oleh Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan yang lain lagi, ialah kunut nazilah ini boleh dilakukan dengan imam solat. Maknanya kalau walaupun tak keluar arahan daripada kerajaan, imam solat nak buat, dia boleh buat. Syaratnya tadi ialah sabit berlakunya nazilah, berlakunya peristiwa besar ke atas umat Islam. Kalau tanya saya lebih suka hak yang dia dikeluarkan arahan oleh kerajaan, supaya penilaian tentang bencana itu umum. Dia tak boleh jadi suka-suka hati. Pasal ada jenis tuan-tuan ni, ada satu tempat tu, tak tahu satu tempat tu saja dia buat ke, ada seorang ustaz ni tiap kali dia baca khutbah sembahyang Jumaat, tiap kali dia jadi imam Jumaat, dia baca kunut nazilah. Tak tahu peristiwa apa, dia baca juga. Dia baca kunut lah, dia baca kunut solat Jumaat. Dan inti kandungan solat doa dia tu pula tak ada pula berkaitan dengan bencana Palestin ke Rohingya ke apa, tak ada. Jadi apabila benda tu dibuat dengan terbuka begitu, kita bimbang dia terkeluar daripada landasan dalil yang dipegang oleh para ulama tentang perbuatan tu. Ulama yang kata boleh tu dalilnya yang ni, dalilnya peristiwa yang tu, perbuatan Nabi yang ni. Tapi bila kita buat asal boleh saja dan kita ambil benda-benda, kita takut dia terkeluar. Bila terkeluar maknanya dia tidaklah jadi satu sunnah kan. Kita takut hak tu je. Tapi ada orang dia tak kisah apa salahnya. Pakai buah apa salahnya, kita surrender lah. Hak tu tak bayar lah. Tak usah gaduh dah. Siapa yang buat macam tu dia buat. Jadi itu berkaitan dengan kunut nazilah tadi. Ke seluruh mazhab Islam kata ada. Yang orang kata mereka pun bukan ada kunut. Dah. Tak ada, semua mazhab ada kunut. Bezanya tang mana aja. Yang melazimi kunut subuh sekian mazhab, yang kata subuh tu tak ada kunut tapi nak kunut nazilah sekian mazhab. Macam itulah bendanya. Nah, baik, itu berkaitan dengan perbuatan kita tadi. Insya-Allah tuan-tuan, berdasarkan permintaan daripada masjid tadi ni, maka saya pakai pandangan yang kedua yang ditarjihkan oleh sebilangan ulama-ulama hadis yang dia berkata ini pendapat yang lebih kuat, iaitu dasarkan suasana yang berlaku, maka kita buat kunut nazilah pada akhir rakaat. Baik, apa nazilah yang berlaku? Apa peristiwa yang berlaku? Tu ada yang tak tahu. Ada yang tak tahu? Kalau tak tahu tu kira teruk sangatlah tu. Orang kata kalau masuk dalam gua pun, kalau kalah main bola kan, masuk gua takkan sampai tak buka langsung berita. Dia berlaku ialah apa hari? Makin duluan. Bila tentera Hamas, pejuang Brigade Al-Qassam melancarkan serangan bertali arus ratusan peluru berpandu ke Yahudi, kepada penempatan Israel, dan masuklah dengan strategi dengan segala yang benda yang menakjubkan, masuk dalam keadaan yang dikatakan tanpa disedari oleh pasukan keselamatan dan sebagainya. Yang tulasan tu tuan-tuan boleh tengoklah. Ada yang kaitkan latihan tu mai daripada Malaysia lah apa semua. Tu tak mau cerita panjang. Saya hidup dalam, jangan salah sebut. Baik. Yang depa ni, saya sebenarnya tuan-tuan patutnya pukul 5 tadi depa jemput pi yang Wisma Bernama tu untuk ulas tajuk ni. Tapi kalau pergi sana memang tak main kuliah dah lah. Nak pi pun ialah di KL tu. Tapi kalau tuan-tuan boleh tahu peristiwa itu, kalau kita baca dalam konteks sehari dua hari ni, dia kita kata bermula daripada serangan Hamas ke atas Israel. Kan? Lalu lepas tu apa jadi? Israel bertindak balas. Kan? Tapi dia bukan baca takat tu. Kita tak boleh baca benda ni berlaku macam tu saja. Tuan-tuan nak kena selami, nak kena hayati beban penderitaan yang ditanggung oleh seluruh orang Palestin. Orang Palestin ni tuan-tuan, dia ada banyak kategori. Ada orang Palestin yang tinggalnya di bumi yang dijajah oleh Israel, pasport mereka pasport Israel.
atau orang panggil Arab Israel tu. Bukan mereka tu perangai Yahudi dah. Mereka tu Arab, Palestin, sebahagiannya Muslim, sebahagiannya Kristian, ada yang Armenian apa semua tu, kelompok-kelompok mereka tu. Mereka bukan Yahudi, tapi duduk di dalam bumi yang di-occupy, yang dijajah oleh Israel. Sebahagian lagi orang yang dikatakan Palestin ni duduk di sebelah tebing barat, tempat-tempat yang bersekitar dengan yang tu, yang tidak mendapat pasport daripada Israel, dan yang selalu menjadi tumpuan dunia dan tumpuan kita ini ialah yang dipanggil Gaza. Gaza itu merupakan penjara terbuka yang terbesar di dunia. Dalam berapa puluh kilometer persegi tu, tak ingat itu duta sebut itu, tak ingat dia punya angka tu. Kalau tuan-tuan ingat angka tu, saya pun tak ingat angka tu. Dia tak mana tulis angka dia tu. Tak ingat dah. Saiz Gaza tu maknanya bukan besar mana pun, tapi majoriti orang Palestin duduk di situ. Tuan-tuan bayang betapa padatnya depa tu, dan depa tak boleh keluar langsung daripada bumi Gaza. Ibarat kalau tuan-tuan orang pulau ni kan, duduk dalam pulau ya, tak boleh keluar. Ni pun pulau ni besar tak? Gaza kecil lagi pada tu. Depa tak boleh keluar. Nak kata nak pergi sembahyang solat di Masjid Al-Aqsa, pakai dak lah. Orang luar negara lain boleh masuk solat di Masjid Al-Aqsa, boleh mai apa semua. Orang duduk di Gaza tu depa tak boleh lepas langsung, tak boleh masuk sana. Orang yang duduk di Al-Quds, sekitar Masjid Al-Aqsa tu pula, pun tak boleh meninggalkan rumah depa tu biar kosong lebih daripada 3 hari. Kosong kalau terus kena sita. Jadi adik-beradik apa semua kaum keluarga ni terputih langsung hubungan ni. Pelan lari pelan teruk, pelan lari pelan teruk. Undang-undang makin lama makin ketat, makin teruk, sebarang bentuk kerosakan. Kalau kita ambil cerita hak Gaza tu, kita dah kata itu ialah penempatan penjara. Penjara, memang kira dia penjara, dengan satuan ayaknya, dengan segala. Keluar dalam media sosial dia berkata sukatan ayak, bekalan ayak yang ada untuk dibekalkan untuk minum untuk orang yang ada di Gaza itu bawah daripada jumlah yang dicadangkan oleh WHO untuk orang sihat. Tu yang berkepung di situ tu, yang kalau kena sekali bom kecai habis, mati pula. Yang di Al-Quds itu pula, dia pun dah disekat. Sekat dia bukan baru, dah berapa tahun dulu ni. Hanya umur 65 tahun ke atas kot yang boleh masuk masjid. Yang lain tak boleh masuk masjid. Orang luar daripada Al-Quds memang tak boleh masuk dalam dah. Mereka tak boleh keluar sana, duduk dalam sekitar tu sajalah. Bila-bila masa yang berlakukan dulu, ada berlaku yang Syekh Jarrah lah apa semua tu, jenis orang tengah duduk saja-saja, tiba-tiba mai kumpulan settlement ni, Mustautinin Yahudi ni, dapat kamai terus rampai rumah macam tu lah. Masuk halau tuan rumah seminggu, mereka duduk terus dalam tu. Jadi kalau kita nak pendekkan cerita, bumi Palestin ialah bumi yang penuh dengan penindasan dan kezaliman tanpa henti. Bukanlah maksudnya hari-hari nak meletup dah, dia tak jadilah perang hari-hari macam tu. Ada hari dia hidup macam biasa je, tapi sekali-sekala berlaku serangan, berlaku bom dan sebagainya. Tapi hari-hari yang biasa tu pun penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesukaran dan kesusahan, yang menyebabkan bara kemarahan, bara keinginan untuk menuntut kembali hak itu tak pernah terpadam. Dan para ulama sepakat menyatakan bumi Palestin itu dipanggil Ardul Murabitin, Ardul Ribat. Bumi yang pejuang Islam ni dia tak turun lagi medan perang, tapi itu bumi berjaga-jaga.
ardur ribat. Orang yang duduk di situ yang berjaga-jaga, menjaga keselamatan dan sebagainya dipanggil murabit. Ada hadis-hadis yang banyak berkaitan dengan kelebihan murabitin ini, yang duduk di Palestin tu. Jadi untung kalau orang tu orang beriman, orang saleh, dia berjaga-jaga duduk di Palestin, menjaga hak dia, jaga hak keluarga dia, jaga hak agama dia. Dia duduk dalam suasana ribat. Yang ada hadis yang banyak berkaitan dengan kelebihan untuk yang tu. Belum kira jihad lagi tu, baru ribat. Dan yang jihad macam yang berlaku lah. Baik. Jadi kalau tuan-tuan tengok, kalau kita istilahkan sebagai konflik, ini bukan konflik semata-mata konflik, ini ialah ethnic cleansing, penghapusan etnik oleh Yahudi tanpa ada sebarang kecaman dan tindakan daripada kuasa besar dunia. Ukraine melawan dengan Rusia, sat tu kanjah semua jenis kuasa besar apa semua campur tangan, buat itu buat yang ni, criminal war lah, itulah inilah. Palestin tu puluh tahun dah buat perangai macam tu, tak ada siapa yang boleh pun. Kita cuba bawa pihak kita di Malaysia, cuba bawa dah kes criminal war Israel ini ke atas Palestin dan pencabulan hak kanak-kanak, kemanusiaan itu sini. Kita dah sampai ke ICJ, International Criminal ICC kan, Criminal Court. Dah bawa ke ICC dan sudah sampai ke peringkat ICC mengiktiraf memang ada kes. Tuan-tuan bayangkan, begitu punya banyak kerosakan, penjenayah yang berlaku, selepas bertahun-tahun barulah hakim tu buat keputusan, ya, memang berlakunya jenayah perang di situ. Takkah haru? Tu pun ialah syukur mereka mau terima yang tu. Dengan mereka minta kemukakan segala bukti. Pembunuhan nu, kanak-kanak kena, serangan yang ni mati, yang nu mati, sekolah habis, bangunan yang di bawah UNESCO kan, Masjid Hebron apa semua tu kan. Habis yang tu barulah mereka buat keputusan, maknanya ICC ni, Mahkamah Jenayah Antarabangsa ni ada kuasa untuk mengadili Israel. Baru sampai selepas bertahun-tahun, baru sampai kepada stage tu. Israel pula, kerajaan yang ada sekarang ni, dia pun tak iktiraf yang tu. Dia kata pertama sekali kami tak terlibat, dia kata, dengan tak termasuk dalam keahlian dalam ICC. Satu. Yang kedua, yang mereka kata Palestin bukan negara berdaulat, jadi tak boleh nak dakwa kami. Punya teruk. Tuan-tuan bayangkan, selepas yang mereka buat tu, bila nak bawa ke pengadilan antarabangsa, kita tak boleh nak cerita terlampau ideal, oh ini jihad, kena mati syahid, kena bagi bom. Jangan yang ideal, tuan. Kita bawa cerita ni duduk dekat kerangka undang-undang dunia, undang-undang antarabangsa. Kalau boleh hak tu pun kira A lah. Depa tak tirah yang tu. Maka berbagai-bagai solution yang dibuat. Kalau tuan-tuan ikuti peringkat antarabangsa ni, daripada yang sekeras-kerasnya sampailah kepada akhirnya salah satu daripada solution jangka pendek yang terpaksa diusulkan dan diterima, bukan terima sepenuh hati, two state solution. Dan kerajaan Malaysia pun antara yang menyokong ke arah itu, bukan kerana redha bumi Palestin itu dicabuli dan diambil oleh Yahudi. Tak redha yang tu, tak ada. Tapi di kalangan puak-puak yang berbeza dalam Palestin itu sendiri, akhirnya terpaksa ambil satu, kita kata stage yang paling bawah, terimalah two state solution tu. Maknanya orang kata dalam mengkelan tu, Yahudi yang punya satu state, Palestin satu state. Nak boleh hak tu pun tak dapat, pasal Yahudi kata Palestin tidak berdaulat. Jadi perjuangan ini ialah perjuangan yang panjang. Kita tak boleh campur, kita tak mampu nak pergi ke sana. Tuan-tuan, yang boleh kita buat ialah panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan timbul lagi pertanyaan, pasal apa depa tu perang sama-sama depa? Antara benda yang dibangkitkan ialah
siapa tuan tanah negeri itu. Itu antara isu sejarah. Pasal orang Israel kata kami duduk tahun ni dulu. Hampa mai kemudian dia kata ke Arab Palestin. Memang kalau kita baca sejarahnya memang pernah ada penempatan Yahudi yang banyak di situ. Sehinggalah mereka akhirnya terkeluar. Zaman bila tentera salib memerintah, depa ni masuk masa bila? Depa ni masuk zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa dan Nabi Harun tu yang Allah Taala suruh pi masuk ke bumi itu untuk berperang. Yang Yahudi Bani Israel kata apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Musa hampir dengan Tuhan hang pi perang berdua. Kami duduk tahu ni. Punya teruk perangai Bani Israel tu. Yang Allah Ta'ala dah perintah pilah dengan Musa tu pi perang masuk ke tempat tu. Depa suruh Nabi saja pi, depa tak mau. Yang tu. Terakhir kemudiannya lepas daripada tu, bukan zaman Nabi Musa, lepas daripada tu. Zaman Nabi Musa arahan untuk masuk kan. Tak masuk lagi. Yang betul menang ni ialah zaman Talut. Zaman Talut menang ke atas Jalut. Kan? Itu zaman Nabi Daud masuk. Tapi tuan-tuan, kalau mereka kata, Yahudi kata, kami masuk dulu zaman tu, Arab masuk kemudian, mereka salah di sudut fakta sejarah. Tak mana salah dia? Hak Jalut, Talut tu, lawan dengan Jalut tu Arab. Arab hak asal duduk dekat bumi Palestin tu. Arab tak beriman lah. Zaman tu, mereka dah Arab tu bukan beriman. Hak golongan Bani Israel ini yang beriman, ada Nabi. Jadi kalau nak diceritakan siapa tuan tanah asal, Arab dulu sebenarnya daripada Bani Israel. Tapi lepas itu Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada Bani Israel. Mereka duduk di Baitul Maqdis. Bila datang penjajahan tentera salib, mereka buang halau keluar habis merata dah. Sebelum tentera salib itu, dia di bawah kerajaan Rom pun dah kena tindah teruk dah mereka ni. Bila kerajaan Umar Al-Khattab hantar tentera buka balik Baitul Maqdis, maka dihimpunkan balik, dipanggil balik Yahudi ni duduk kat penempatan mereka. Ada balik. Zaman salib jadi lagi, maka diarahkan untuk dikembalikan duduk. Orang Islam bila dia perintah tempat tu, dia layan balik Yahudi ni sebagai orang yang pernah duduk kat situ, layan elok. Sampailah bila kemudiannya mereka ni akhirnya berserakan seluruh dunia. Tak tinggal berapa kerat dah di bumi Palestin tu, Palestin yang ada di sana. Sampailah pada peristiwa penjajahan. Kan zaman penjajahan itu, ingat kalau nama mengaji dulu dia kata pecahnya rahsia dalam perjanjian Bolshevik itu, penjajah ni masing-masing kita kira macam mana? Depa bincang kita nak lempak mana bangsa yang punya teruk ni. Jew ni, Yahudi ni punya teruk ni, mana kita nak lempak buah. Semua negara Eropah merana dengan angkara Yahudi ni. Dan mereka tak suka, mereka hina. Kalau macam tuan buka filem-filem lama-lama kan, watak Yahudi ni watak yang orang hina. Sebelum tuan-tuan tengok cerita Kunta Kinte, Gering Black yang kena hina tu, Yahudi pun serupa tu juga kena. Orang tak suka, perangai teruk. Walaupun dalam filem-filem mereka kira inilah bangsa yang terpaling ditindas. Jadi akhirnya dalam perbincangan tu, mana kita nak letak Bani Israel ini, meletak Jew ni, ada dua cadangan. Satu di Argentina, satu lagi letak di Palestin. Argentina awal kita mau. Maknanya bukan tak ada, mana dah selerak seluruh Eropah dah ada Yahudi dah. Di Jerman itu yang berlaku Holocaust tu pasal dia sana banyak jugalah. Tapi sebelum daripada tu kan, maknanya bila dia kata mana kita nak letak mereka ni, letak mereka kat bumi asal dia tempat ni, sini tempat tanah apa Islam, lempak petang tu, maka berkapai-kapailah, berduyun-duyunlah orang Yahudi daripada belah Rusia, dari belah Ethiopia, belah Eropah, belah apa semua, masuk dan datang ke Palestin, datang ke Al-Quds dan sekitarnya. Dan pada ketika itu diberikan layanan yang baik oleh orang Islam. Lepas tu sejarah demi sejarah tentang baca, perang demi perang, rampasan demi rampasan, akhirnya jadilah macam yang ada sekarang. Yang tu
Kalau orang kata pasal apa mereka gaduh, pasal mereka perang, dia punca berebut tanah. Kalau tuan-tuan duduk rumah tang ni kan, sebelah ni kan, tiba-tiba tak tahu siapa main datang, halau terus hambat keluar terus. Nak rasa apa? Tentu akan ada rasa kita nak ambil balik hak kita, dan itu yang berlaku, nak ambil balik hak. Pasal tu kalau tuan-tuan ikuti temu ramah BBC ke apakah dengan duta Palestin ke UK, boleh mau dengar. Orang cuba pancing dia pasal depa ni satu grup Fatah, yang orang Melayu panggil PLO tu kan, satu grup Hamas. Depa memang gaduh sama-sama. Depa pandangan tak sama, cara fikir tak sama, tindakan tak sama. Tapi bila tentera Yahudi hantar bom, depa punya misil tu tak pergi tuju utang mana Hamas pergi tangguh saya. Tak, dia kena belakang. Tu yang dia bila orang pengacara tu suruh dia, adakah dia tak mau kecam, dia kata ni bukan tempat dia nak pergi kecam saudara dia, apa yang sama-sama kita semua kena tindas. Yang patut kena kecam tu hak menindas no, yang tidak pernah dibuat oleh kuasa-kuasa besar. Jadi tuan-tuan, satu nak kena belajar daripada orang yang macam ni ialah bila berdepan dengan musuh, bukan masa dia nak pergi camdek kawan sendiri, adik-beradik sendiri. Melayu kita tak tahu gio, masuk pantas dah kaki adik-beradik lu. Tak, depa walaupun depa memang tak sama pasal depa perang, nak kata sama-sama depa tu macam kita tuan-tuan yang beza parti lah, tapi kata sama sendiri kan. Apa yang tuan-tuan tak kata, macam itulah. Tapi bila duduk dekat tempat berdepan dengan musuh, ini bukan masa nak salahkan kawan ni. Memang kami semua menderita. Ini ialah apa yang kita bimbangkan selama ni. Kalau tidak mendapat pengadilan yang sewajarnya, pun bukanlah kata wajar sangat pun, maknanya kalau tak dapat sedikit pengadilan daripada masyarakat antarabangsa, maka inilah yang akan berlaku. Kenapa pilih hari tersebut? Wallahu a'lam. Mungkin itu sempena 70 tahun berlaku perang Yom Kippur apa semua tu kan. Dia barangkali sempena, barangkali memang suasana tu yang kita kata apa, tercetus macam tu. Jadi perang itu berlaku sekarang ini dan nampak macam agak besar berbanding yang kebelakangan yang ni besar ni. Jadi kita doakan sahabat pertamanya tetap teguh kepada para mujahidin tersebut, dan kita doakan syahid untuk yang terkorban. Mayat kena bom dah, kalau tak mati syahid rugilah kan. Doakan syahid yang tu. Dan apa selepas daripada perang, benda tu akan berlaku. Komando pun pada akan berhenti. Walaupun ialah berbagai-bagai orang kata profesi kan, andaian tak jadi macam tu, tak jadi macam ini. Kita tak tahu yang ke depan. Ada orang kata ada dalang di sebaliknya, apakah tak ada. Memang benda tu memang berlaku lah. Yahudi ni bila dia dekat-dekat nak pilihan raya, cara salah satu parti nak menang, mereka nak tembak, mereka kena dah hak Palestin tu. Mana yang paling jahat, hak tu yang akan menang pilihan raya. Dia ada buat. Dia sama aja berapa parti Palestin, Yahudi tu jahat belaka. Cuma hari nak menang, siapa yang lebih jahat daripada hak jahat-jahat tu, tu yang dia buat. Itu yang sentiasa akan berlaku. Tiap kali bulan puasa akan ada apa nama, pertikaian, pertempuran dan sebagainya. Suasana tu suasana yang sentiasa panas, sentiasa menunggu. Jadi kita tak kena yang tu. Kita cuma perlu pertama kena sedang bumi itu ialah bumi yang dimuliakan. Bumi itu ialah bumi kesatuan. Nak ajak orang Islam supaya bersatu memang telah ditunjukkan dalam peristiwa apa? Isra' dan Mi'raj kan. Nabi jadi imam kat Masjidil Aqsa itu, seluruh Nabi lain duduk belakang. Segala Nabi yang ada daripada berbagai bangsa yang diutuskan oleh Allah Ta'ala tu duduk di bawah Nabi. Maka kesatuan umat Islam itu di bawah panji La ilaha illallah, pimpinan imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah ditunjukkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi Palestin itu memang sebenarnya tempat untuk penyatuan. Orang Malaysia ni pun pada zaman dulu kan, parti gaduh masing-masing kan. Bila mai isu Palestin pun pakat bersatu kan. Macam itulah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, yang kita perlu ialah sekarang ni berdoa dan kita tengok apa yang diperlukan oleh mereka selepas daripada peperangan ni. Di samping kalau ada cerdik pandai terutama di bidang perundangan dan sebagainya, kita memang ada tim kita, tim lawyer kita yang sentiasa dengan pengumpulan bukti dengan segala hujah dan evidence
jadi Amicus Curiae bawa pergi ke Mahkamah Antarabangsa untuk bawa sabitkan kesalahan jenayah perang kepada Israel. Ada orang kata nonsen, orang kata mengarut, tapi itu adalah antara benda yang effort yang boleh diusahakan, siapa-siapa yang cerdik pandai buat yang tu. Masjid Al-Aqsa itu sendiri semakin hari semakin tertekan dari sudut pengamalannya. Sebelum tahun, ingat imam mereka sebut itu, ada tahun 2000 lebih dulu ni, orang pelawat Yahudi dia boleh masuk bukan yang ekstremis, yang biasa, dia boleh masuk melawat dan dia pergi dekat tempat tembok depa tu sajalah. Tapi lepas daripada tu, golongan ekstremis ni dibenarkan masuk dan mereka dah boleh buat ritual mereka. Hak bergolek-golek dekat lantai tu mereka buat dah. Dan mereka dah mula sekat, mula dia sekat umur 65 tahun ke atas saja boleh masuk, yang muda-muda tak boleh masuk. Lepas tu dia mula sekat hari, dia sekat ni. Hak belah barat mereka punya, belah timur orang ni punya. Lepas tu sekejap lagi dia pakai sekat ikut time pula. Oleh kerana orang Islam sikit yang mai sini, orang Islam punya tempoh masuk masjid banyak ni je, hak lain kami punya. Yang tu depa pelan buat. Itu antara benda yang depa buat. Kerana itu dalam persidangan kita panggil Muktamar Ulama tentang kesatuan ummah berkaitan Palestin yang kita buat tahun lepas di KL tu, antara resolusinya ialah untuk kita review mana kita menilai semula fatwa yang melarang untuk melawat Masjidil Aqsa. Ada fatwa tu, jadi ada kalangan berasal mendengarkan keperluan daripada orang Palestin sendiri, suara-suara daripada kalangan ulama mereka sendiri yang minta supaya review semula, bukan kata untuk normalisasi macam yang sebahagian negara Arab apa semua buat tu, tapi ada dia punya maqasid yang ditujukan, ada dawabit dia, ada disiplin dia. Kalau nak pergi sana, apa yang perlu, apa yang do and don'ts. Daripada larang terus, bila larang terus, akhirnya orang tak masuk Masjid Al-Aqsa, Yahudi ni akan buat lebih teruk lagi macam-macam. Jadi itu benda yang dibincangkan, diperdebatkan oleh para ulama sebenarnya. Jadi macam itulah tuan-tuan. Baik, malam ni panjang sikit yang tu, tak apa, kita berhenti di situ, kita sambung balik kuliah kita muka surat 50. Kita bincangkan hari itu ialah tentang saranan supaya sentiasa menjaga bacaan Al-Quran di waktu malam. Qala al-musannif rahimahullah, penulis kitab Bahjatul Asrar meriwayatkan sebuah athar dengan sanadnya daripada Salman Al-Anmati, katanya, aku melihat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam mimpi bersyair. Tuan-tuan, ini bukan hujah syarak lah. Ini dipanggil apa? Istiqnas. Ini dipanggil untuk sebagai galakan. Nah, tanpa kita menafikan tentang faktor mimpi. Satu, mimpi bukan hujah syarak, itu sepakat para ulama. Tetapi mimpi itu ada dia punya, sebagai mimpi itu ada tafsirannya, ada busyra, ada petunjuk dia, ada kita katakan bacaan terhadap mimpi. Walaupun jangan buka luas sangat dan jangan ketak tolak langsung. Cuma kata Salman ini, dalam dia mimpi, dia tengok Ali bin Abi Talib bersyair, kalaulah bukan kerana orang yang beribadah pada malam hari dan orang lain banyak berpuasa pada siang hari, sudah tentu bumi akan bergoncang di bawah kamu pada waktu sahur, kerana kamu adalah kaum yang jahat yang tidak melakukan ketaatan. Ini syair yang dikatakan Imam Sayyidina Ali baca, kawan dia pun mimpi je. Tapi tak kisahlah benda tu, cuma nak ceritanya ialah kandungan syair itu betapa kalaulah bukan kerana ada orang yang qiyamul lail, yang kita bincangkan hari itu ni, qiyamul lail maknanya salat malam dia, rukuk dan sujud dan banyakkan baca Al-Quran. Itu satu puak ahli ibadah. Dan orang-orang yang di siang harinya berpuasa. Kalau tak ada dua golongan abid ini,
sudah tentu bumi akan bergoncang. Maksudnya kalau tak ada orang qiyamul lail ni, bumi ni akan huru-hara. Pasal apa? Pasal yang ada tu ialah orang-orang yang tidak melakukan ketaatan. Ini gambaran nak bagi tahu tentang keutamaan qiyamul lail dan banyak membaca Al-Quran. Baik, seterusnya. Ketahuilah bahawa kelebihan berqiyamul lail dan membaca Al-Quran tetap diperoleh sama ada dengan kadar yang sedikit atau banyak. Tuan-tuan baca sikit pun dapat pahala, baca banyak pun dah tentu dapat pahala. Pentingnya baca. Jadi semakin banyak dilakukan, maka itulah yang afdal, itu yang lebih baik. Melainkan apabila dia menggunakan setiap malam, kerana makruh melakukannya secara berterusan. Yang ni tajuknya perbahasan ulama tentang orang yang berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan sehingga mudarat, macam yang kita bincangkan hari itu ni, maka itu boleh jadi makruh. Jika dia tetap berbuat demikian, ia akan memudaratkan dirinya. Jadi makruh ni mai mana? Makruh mai tang mudarat. Kalau orang tu qiyamul lail, banyak baca Quran sampai mengabaikan, kita bacakan hari itu kan, abaikan hak kesihatan diri, abaikan hak isteri, abaikan hak suami, abaikan kesihatan, abaikan tetangga, abaikan tetamu, maka itu boleh jadi makruh. Ini disiplin ketika kita beribadah supaya tidak ghulu, tidak melampau batasan. Baik, antara dalil yang menunjukkan qiyamul lail terhasil walaupun dengan kadar yang sedikit, maknanya dalil yang orang tu dia kira qiyamul lail minimum. Apa dia? Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantirin." Artinya, barang siapa yang bangun di waktu malam lalu membaca 10 ayat Al-Quran, dia tidak ditulis dalam kalangan orang yang lalai. Barang siapa yang bangun di waktu malam membaca 100 ayat Al-Quran, dia akan ditulis dalam kalangan mereka yang taat. Barang siapa yang bangun di waktu malam membaca 1000 ayat, dia ditulis dalam kalangan mereka yang memperoleh banyak kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lain. Baik, poin hadis ini ialah kalau mangkit malam baca takat 10 ayat pun ada kelebihan, ada fadilat. Apa dia? Lam yuktab minal ghafilin. Dia tidak termasuk, tidak tergolong dari kalangan orang-orang yang lalai. Gambaran daripada hadis ini menunjukkan kalau bangun malam, pi bilik ayak, pi toilet, selesaikan buang ayak apa semua, apa sepatah ayat pun tak baca, tidak balik, dia tak dapat fadilat ni, kan? Nanti rehat sekejap, bagi azan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis ini menunjukkan tentang orang yang bangun di waktu malam, selepas dia tidur, dia bangun malam, dia kena ada buat benda. Kalau kita baca hadis ini secara bizat, mana hadis ni cerita dengan 10 ayat, usahakan untuk baca. Bukan maknanya kalau dia tak baca, dia baca 1 ayat tak ada pahala. Adalah pahala tu, kan? 3 ayat ada pahala untuk 3 ayat. Tetapi kalau nak dapat kelebihan tidak ditulis sebagai orang yang lalai, maka minimumnya jadi 10 ayat. Begitu. Kalau dia sekarang bangun istighfar tidak balik, bukanlah kata dia tak dapat pahala. Dapat ke pahala istighfar tu bangun malam. Tapi tak adalah untuk tahajud ke apa nama rokok dan sujud tu, tak adalah kat dia, kan? Macam tu. Baik. Sama kalau bangun malam kadang buka TV nak tengok bola, kan? Dapat tengok bola tu lah. Tapi kalau sebentar nak pergi tengok tu, mayang 2 rakaat dulu Ustaz, tu tengok. Sebahagian benda tu akan ada dia punya
bahagian dan habuan masing-masing berdasarkan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala ini Maha Rahmah, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Adil. Setiap orang tu akan dapat apa yang Allah nak berikan kepada dia dan apa yang dia layak untuk dapat. Yang tu. Yang rugi ialah langsung tak ada apa-apa lah. Yang tu. Nah, baik. Seterusnya Al-Tha'labi menceritakan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Man shalla bil laili rak'ataini faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima." Artinya, barang siapa yang mendirikan salat malam sebanyak 2 rakaat, maka jadilah dia orang yang sujud dan rukuk kepada Allah pada malam tersebut. Jadilah dia orang yang rukuk dan sujud, yang salat 2 rakaat di malam hari. Baik, yang ni tuan-tuan, macam kita pernah sebutkan hari itu, kalau kita bangun malam untuk salat, Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, ij'alu akhira salatikum bil laili al witr. Kan? Jadikan solat kamu yang paling last sekali di waktu malam witir. Kalau witir bukan 2 rakaat, witir ganjil 1 rakaat ataupun 3 rakaat atau yang seterusnya dalam bilangan yang ganjil. Tapi bagaimana yang kita dah pernah sebut banyak kali, witir ni sebagaimana yang dilakukan perlakuan Abu Bakar dan berbeza dengan perlakuan Umar. Witir ni kadang-kadang kalau kita bimbang tak bangun malam, kita buat awal malam. Maknanya lepas Isya tu kita boleh dah witir. Lepas Isya, lepas kita solat rawatib, kemudian kita witir. Lepas tu kita tidur, bangun malam lepas tu cukup dengan tahajud. Minimum tahajud tadi 2 rakaat. Minimum tahajud 2 rakaat. Lepas tu nak sambung tidur ke, nak terus, kalau dia benda tu kalau kita buat dekat dengan subuh, kalau hadis Nabi riwayat Al-Bukhari umpamanya, Nabi lepas bangun solat yang panjang di malam hari, Nabi akan lepas azan tu Nabi akan berehat sat, pejam mata sat, berehat. Qomat orang Nabi bangkit, Nabi jadi imam solat. Itu yang zaman Umar Al-Khattab, zaman dia ada satu kelompok manusia ni, lepas azan tu pun nak lena tuan tu, Umar pi sergah depa ni. Depa kata Nabi ikut Nabi. Nabi tu buat lagu tu pasal sembahyang sepanjang malam. Nabi ni qiyamul lail baca solat panjang. Hampa dia tidur dah tadi ni, balik temai ni nak tidur lagi. Tak kena lah kan. Jadi itu cara dia. Maka kalau kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa gagah qiyamul lail dengan tahajud, witir ujung tu. Kalau rasa-rasa sakit, takut tak dan, witir dulu sebelum tidur. Bangun tidur sekali ni, mayang 2 rakaat pun boleh. Kalau sakit sebelum tidur malam tu, witir pun tak dan buat, lena dah mengantuk kan, lena mangkit pagi tu, waktu tu sikit je, waktu tu dah nak masuk subuh, tak payah tahajud tu, witir tu. Utamakan witir, kerana witir lebih besar dia punya nilai berbanding hak tahajud tadi. Witir ialah antara solat yang Nabi tak tinggal, sama ada Nabi berada di rumah di Madinah ataupun ketika Nabi bermusafir, Nabi akan buat. Berbanding solat yang lain, kita katakan ada sahabat yang kita bincangkan kuliah hari itu kan, sebahagian ulama hadis kata Abu Hurairah ni oleh kerana dia malam tu dia study, dia hafal perkataan Nabi apa semua, dia tak tahajud, dia ganti dengan duha. Itu sebahagian perbahasan ulama dalam tajuk tu. Jadi ini yang boleh kita sebutkan tentang kelebihan. Pertamanya membaca Al-Quran dan Qiyamul Lail. Dalam athar yang akhir ini menunjukkan orang yang solat 2 rakaat di malam hari, maknanya untuk tahajud ini, maka dia akan dikira sebagai orang yang sujud dan rukuk kepada, sujud dan rukuknya, sujud dan berdirinya kerana Allah. Itu nilai pahalanya yang sangat besar tuan-tuan. Boleh nah? Baik, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran daripada perbincangan kita pada malam ini. Sikit lagi nak ulas pasal yang Palestin ni sikit ya. Bila berlaku kes yang macam sekarang ni tuan-tuan, orang Malaysia ialah orang yang sangat sensitif dan sangat lembut hati dengan isu Palestin. Itu tak ada siapa
tikai. Cuma bila jadi macam tu, nanti ni akan tumbuh bagaikan cendawan lepas hujan. Apa dia? Scammers yang banyak yang akan buat minta crowdfund, kutip derma, tak tahu hala pergi ke mana. Banyaknya yang scammer menyebabkan hak betul jadi susah buat kerja. Yang betul pun orang sangsi. Jadi bukan nak kata jangan bagi langsung, tuan-tuan, kalau nak bagi tu jangan duk pejam mata sangat. Tak apalah kita bagi, tak. Dalam keadaan kita boleh, tuan-tuan boleh buat due diligence, boleh check dulu, check dulu nak bagi kat siapa, tujuannya apa, kepada siapa nak bawa. Bagi kita kata kita cakna sikit benda ni. Juga kalau yang jenis kutip-kutip kat jalan ni kan duk minta, kan dah viral dalam TikTok apakah hak jenis kawan tu dia kata dia main Palestin lah apa semua. Dia dua tempat tuan-tuan yang sangat sensitif kalau pergi Mekah pun. Satu Palestin, yang kedua Kashmir. Kami ardu Kashmir lah, kami mujahidin apa semua. Tiap kali orang pergi umrah dia boleh ulang modal hak tu lah. Dia tiga, sorry, dulu satu lagi Afghanistan. Lah ni Afghanistan orang tak pakai dah. Ada goreng tu. Duk mengaku yang tu lah. Kami penjahidin lah apa yang tu yang ni kutip derma. Duk menipu orang. Jadi yang tu yang tuan-tuan nak kena hati-hati. Bukan kata tak bagi, tuan-tuan, kita kena antara benda yang kita boleh buat, dah kita tak lepi perang apa semua, kita menderma lah. Itu antara benda yang kita boleh buat. Tak bagi banyak, bagi sikit. Tapi yang perlu yang saya nak serukan ialah jangan bagi muka kepada scammer. Cek betul-betul, pastikan yang betul-betul berautoriti. Tujuannya kepada siapa dan untuk apa. Kalau tujuannya ialah Gaza tah tempatnya. Ada dah autoriti, kita kata NGO yang memang berpengkalan di sana apa semua, selalu kat situ. Kalau tujuannya pergi ke Aqsa sana tu, Masjid Aqsa, dia tak akan pergi sana. Mana lepas ke Gaza, dia tak main dah ke Aqsa tau. Dia jauh, bukan jauh. Tak boleh nak, tak ada satu hubungan nak bersambung depa. Duit lepas ke Gaza, tuan-tuan kata niat nak pergi ke Aqsa. Tak ada adalah. Pergi ke Gaza lah. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Aqsa, channelnya pergi channel ke Aqsa. Dan jangan mudah terpedaya dengan orang yang jual nama macam-macam ni. Cek betul-betul. Nah, boleh. Last kali pada orang hantar baru ni, berkembang tadi siang tadi lah orang hantar ada satu post, kawan tu post, dia tunjuk gambar Masjidil Aqsa, kubah kuning tu kan, kubah batu tu, ribu orang sembahyang tang tu. Dia kata orang telah kembali solat yang selama 313 tahun terhenti tak lakukan solat. Ada baca? Dia panggil salatul fathi, solat pembukaan. Itu. Yang pertama, para ulama sebut tentang salatul fathi ini ada perbahasan dia. Bagi yang kata ya ini salatul fathi, solat pembuka ni berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW ketika pembukaan kota Makkah, Fathu Makkah. Nabi mai ke rumah Ummu Hani, sepupu Nabi, anak Abu Talib. Nabi solat 8 rakaat di sana dengan 1 salam. Itu pun sebagai ulama kata tu duha lah, itulah sebenarnya, tapi salah satu yang kata itu salatul fathi satu. Dan ia kemudiannya dilakukan oleh beberapa orang sahabat apabila mereka menang dalam peperangan, membuka kota-kota yang mereka pergi hantar tentera ke situ. Nama dia salatul fathi. Ia dilakukan oleh ketua perang, ketua pemerintah ataupun ketua tentera. Bukan dilakukan oleh tentera seluruhnya ramai-ramai. Tak ada satu hadis yang sebut yang tu. Jadi hak kawan yang duk hantar dalam Facebook dia tu pertama fakta dia salah. Pasal dia kata sembahyang ditunjuk gambar sembahyang ramai-ramai kat depan Masjid Aqsa tu sembahyang fathi. Dan tentu dah salah. Pasal cara buatnya ialah seorang je, imam je, ketua pemerintah saja yang buat. Satu. Yang keduanya ialah gambar yang dia buat tu bukan gambar malam tadi. Itu gambar akib, sembahyang raya, sembahyang tarawih ke apa dia buat tu. Tu dah kata bohong dia memang macam tu. Gambar tu bukan gambar malam tadi pun. Yang kedua. Yang ketiga, tengah duk perang lawan tembak ni, mana menang lagi? Pasal apa tiba-tiba sembahyang saja nak pergi sensasi kan? Oh inilah sembahyang dah 313 tahun orang tak buat, sensasi, menang pun tak lagi pergi buat kata yang tu. Jadi kalau ada tuan-tuan yang terkesima dengan pembohongan yang macam ini,
istighfarlah banyak-banyak dan isti'adzahlah, mohon perlindungan Allah Ta'ala agar tidak ditunggang oleh penunggang-penunggang agama. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.